Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 1 Oktober 2020 bersama saya Syazwana Ami. Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan mendesak Ahmad Zahid Hamidi agar menentukan hala tuju parti itu susulan dipinggirkan selepas PRN Sabah. Menurutnya, keputusan PRN Sabah menunjukkan bahawa strategi dan kerjasama politik yang dimenterai UMNO tidak menguntungkan. Dalam satu kenyataannya di Facebook, Muhammad berkata UMNO kini hanya pemain politik terpencil walaupun sebelum ini pernah menguasai Sabah selama 27 tahun. Terdahulu, UMNO bersama Gabungan Rakyat Sabah pada 26 September lalu berjaya menewaskan Warisan Plus dalam PRN Sabah sekaligus berjaya membentuk kerajaan. Bagaimanapun didakwa berlaku pertikaian di sebalik pembentukan portfolio jemaah menteri kerajaan negeri, termasuk jawatan Ketua Menteri diberikan kepada Wakil Bersatu. Dalam perkembangan itu, Muhammad berkata pengorbanan UMNO memberikan kerusi terkuatnya kepada parti tertentu telah menjejaskan kekuatan UMNO secara signifikan. Sementara itu, tambahnya UMNO mesti berhenti bernostalgia bahawa kerjasama politik melalui langkah Sheraton adalah demi menyelamatkan negara. Malah episod itu telah berakhir. Oleh yang demikian, sekiranya parti itu terpaksa bersendirian bersama PAS dalam Muafakat Nasional dan BN untuk menghadapi PRU ke-15, maka ia perlu diputuskan segera agar dapat membuat persediaan. Sementara itu, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi mengatakan hala tuju parti akan diputuskan oleh Majlis Tertinggi kerana perkara itu memerlukan persetujuan bersama. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan ringkas di Facebook. Kenyataan itu hadir selepas Muhammad Hassan mendesak Ahmad Zahid untuk menentukan hala tuju parti selepas kerjasama dimeterai UMNO di Sabah dalam PRN baru-baru ini didakwa tidak menguntungkan. Kata Ahmad Zahid, untuk permulaan, isu berkenaan akan dibincangkan dalam Biro Politik sebelum dibawa ke Majlis Tertinggi UMNO untuk diperhalusi. Selain itu, katanya beliau berjanji akan membentangkan laporan komprehensif bagi menentukan hala tuju parti. UMNO yang bersama-sama dengan parti lain membentuk Gabungan Rakyat Sabah berjaya menjadi kerajaan Sabah menggantikan Warisan Plus melalui pilihan raya negeri pada 26 September lalu. UMNO memenangi kerusi paling banyak berbanding parti lain dalam GRS. Ekoran kejayaan itu, Ahmad Zahid membayangkan keinginan UMNO untuk menduduki kerusi Ketua Menteri. Namun sebaliknya, parti serpihan mereka bersatu mendapat kedudukan tersebut. Susulan itu semalam, Ketua UMNO Sabah, Bung Mukhtaradin, memohon maaf kepada Ahmad Zahid kerana tidak dilantik sebagai Ketua Menteri Sabah yang baru. Dakwaan Anwar Ibrahim bahawa dia mempunyai sokongan majoriti tidak pernah dibincangkan dalam mesyuarat UMNO, kata Setiausaha Bersama Sekretariat Muafakat Nasional Anwar Musa. And I've been asking friends because I got some list of Mr. So and so is now going to support Anwar and things like that. But when I call them, everybody deny. So I'm still quite puzzled with the claims. I even spoke to our president and so on and so forth. Maybe very much at individual level, but certainly not at party level. So party have no intention to discuss on the issue. Sekiranya anda menyukai laporan berita dan analisis yang kami sampaikan, anda boleh klik pada pautan yang kami sertakan di bawah untuk memberi sumbangan bagi menyokong kewartawanan bebas. Baiklah, kita ke berita seterusnya. Bekas Peguam Negara Muhammad Effendi Ali telah mengirimkan surat tuntutan kepada Jabatan Peguam Negara AGC semalam yang menuntut ganti rugi kerana diberhentikan secara tidak sah. Effendi memberikan AGC 7 hari untuk memberi maklum balas sebelum meneruskan prosiding undang-undang. Menurut surat yang dilihat Malaysia kini, Apandi mendakwa pemberhentiannya 2 tahun lalu oleh Kerajaan Pakatan Harapan adalah melanggar undang-undang, maka ia batal dan tidak sah. Dalam surat itu, Apandi mendakwa pemecatannya diatur oleh Perdana Menteri ketika itu, Dr. Mahathir Mohamad. Beliau menuduh Mahathir telah menyalahgunakan kuasanya. Menurut bekas Hakim Mahkamah Persekutuan itu, Peguam Negara akan memegang jawatan
selama perkenan yang di-Pertuan Agong dan pada bila-bila masa boleh melepaskan jawatannya, melainkan jika dia ialah anggota Kabinet, Peguam Negara akan menerima pampasan sebagaimana yang diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong. Apandi menuntut ganti rugi atas kehilangan pendapatan, allowance dan faedah yang berhak diperolehnya dari 27 Julai 2018 hingga 26 Julai 2021. Beberapa hari selepas gabungan PH membentuk Kerajaan Persekutuan setelah memenangi PRU ke-14 pada 9 Mei 2018, pentadbiran baru mengarahkan Apandi untuk bercuti. Mahathir kemudian mencadangkan Tommy Thomas sebagai Peguam Negara baru yang mendapat persetujuan daripada Yang di-Pertuan Agong, Sultan Muhammad Kelima pada 5 Jun 2018. Kes positif COVID-19 di Malaysia terus melonjak hari ini dengan 260 kes baru dicatatkan sehingga tengah hari tadi. Ini merupakan peningkatan tertinggi sejak Jun lalu dan angka kedua tertinggi secara keseluruhannya. Ingin dimaklumkan daripada 260 kes baru yang dilaporkan hari ini, hanya satu kes import telah dilaporkan dan telah mendapat jangkitan di luar negara yang melibatkan seorang bukan warga negara mengembara daripada negara United Kingdom, iaitu dilaporkan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Daripada 259 kes penularan di dalam negara, 130 kes adalah warga negara Malaysia dan 129 kes adalah bukan warga negara. Daripada 259 kes tersebut, sebanyak 31 kes mempunyai sejarah perjalanan ke Sabah. Ini menjadikan jumlah kes dilaporkan mempunyai sejarah perjalanan ke Sabah sejak 20 September 2020 adalah sebanyak 119 kes. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes positif di Malaysia sebanyak 11,484 kes dengan 1,134 kes aktif. Sementara itu, 4 kluster baru turut dikesan iaitu kluster Bah Ketil di Langkawi, kluster Juhua di Tawau, kluster Selasih di Putrajaya dan kluster Jalan Meru di Kelang. Tiada kematian baru dilaporkan dan kes kematian kekal 136 kes. Perjalanan rentas daerah tidak akan dibenarkan di Sabah mulai tengah malam Sabtu ini. Perkara ini diumumkan oleh Menteri Pertahanan Ismail Sabri Yaakob petang tadi. Dalam satu kenyataan, Menteri Kanan Keselamatan Ismail Sabri Yaakob berkata arahan itu akan berkuat kuasa bermula 3 Oktober hingga 16 Oktober. Dalam satu kenyataan, beliau menjelaskan bahawa perkhidmatan perlu seperti keperluan bekalan makanan, perubatan, keselamatan dan lain-lain akan dibenarkan melakukan perjalanan rentas daerah. Sepanjang tempoh ini, mereka yang sedang dikuarantin dan akan tamat tempoh kuarantin dibenarkan pulang ke daerah masing-masing atau pulang ke Semenanjung, Sarawak dan Labuan. Selain itu, PKPD bersasar di 4 daerah iaitu Tawau, Lahad Datu, Kunak dan Sempurna yang diumumkan sebelum ini kekal berkuat kuasa seperti biasa. Dalam perkembangan lain, Ketua Menteri Sabah Haji Jino hari ini mengumumkan pembentukan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana COVID-19 yang akan menguruskan segala usaha mengekang penularan wabak berkenaan. Sebanyak RM50 juta diperuntukkan bagi mengekang penularan pandemik COVID-19 serta membantu rakyat yang terjejas akibat wabak itu. Bagaimanapun, pelantikan Menteri Kesihatan Negeri yang baru masih belum dibuat walaupun jumlah penularan COVID-19 di Sabah adalah antara yang tertinggi di Malaysia. Baiklah, sekian sahaja daripada saya, Syazwana Amir. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.